Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia nak faham Arab Mekah tentang tauhid syirik Arab Mekah ni, kita kena empat perkara yang diiktiraf oleh Arab Mekah, beberapa perkara yang diiktiraf dan beberapa perkara yang ditolak oleh Arab Mekah. Tentang tauhid dalam wujud, yang pertama wujud, mana Arab Mekah menerima bahawa yang pertama wujud Allah Ta'ala. At-tauhid fi wajibul wujud. Mana orang Arab bertanya dia, sebelum ada satu, siapa yang ada? Dia mengakui Allah. Satu lagi dia tanya orang Arab, siapa yang mencipta segala sesuatu? Dan bila dia yang wujud utama, siapakah yang mencipta segala sesuatu? Orang Arab Mekah semua akan berkata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Allah. Mana dua perkara ni Arab Mekah tak pernah. Dua perkara ni Arab Mekah tak pernah. Dua lagi pernah. Guna dalam tasarruf wa tadbir, mengurus dan mengatur alam, mengurus dan mengatur alam ni. 50 hak besar-besar Allah Ta'ala, 50 hak kecil ruh, malaikat, jin, dia pahala betul. Jadi bila besar-besar seru Allah saja, kecil-kecil seru ruh, seru malaikat. Mana Arab Mekah memahami bahawa perkara besar Allah. Bila perkara-perkara bencana ni Allah. Perkara-perkara bencana ni adalah perkara besar. Kalau bencana berlaku di lautan, Allah. Arab Mekah dia tak seru selain Allah. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat kajian, kepunahan Arab Mekah ni bandingan dengan kepahaman alam raya kita ni, nampaknya gaya ni berat kita. Sebab Arab Mekah kat laut dia tak buat seru sila Allah. Dia tak percaya sila. Di lautan ni kita Allah berkuasa. Kita di lautan kita faham semangat. Lepas tu orang puja pantai ni tak wujud kepahaman puja pantai Arab Mekah. Arab Mekah syirik ni di daratan, di lautan tauhid ni. Lepas tu satu lagi, at-tauhid fi uluhiyah. Makna pergantungan hati luar asbab kepada Allah saja. Dia tolak 100%. Dia tolak pergantungan hati luar asbab kepada Allah saja, dia tolak. Dia kata boleh juga. Dia kata boleh berlaku. Allah pun boleh, roh pun boleh. Maka dia tolak at-tauhid fi uluhiyah secara 100%. Sebab dia kata boleh berlaku. Itu makna campur ni. Kita tauhid kena faham kecil ke besar Allah saja. Disebabkan apa? Disebab dia faham hak besar Allah, hak kecil roh. Jadi bila uluhiyah dia tak terima. Uluhiyah ni menentuk kepada Allah saja dalam tumpang hati. Dia kata tak boleh. Dia kata boleh berlaku. Lepas tu kita buat satu istilah luar biasa Allah saja. Dia luar biasa boleh juga.
Okey, ayat 9 ni dia panggil iskal, kesamaran. Buat apa Allah tak turunkan malaikat? Kan? Buat apa Allah tak turunkan, sebenarnya buat apa Allah tak turunkan malaikat bersama Nabi? Lepas tu Allah jawab, kalau Allah turunkan malaikat bersama Nabi, kalau Allah buat tak nampak, mu kata pula, mana malaikat tu? Mana malaikat tu? Lepas tu Allah akan buat malaikat dalam bentuk apa? Dalam bentuk lelaki. Mana untuk elok daripada dia tanya mana malaikat tu, Allah akan Allah mungkin akan buat malaikat bentuk lelaki duduk sebelah Nabi. Bila bentuk lelaki, kita katakan pula, betul ke ada malaikat nampak macam manusia ya? Tak jelas juga. Sebenarnya Allah nak beritahu, tak sesat, setiap tuntutan melahirkan tuntutan lain. Setiap permasalahan melahirkan masalah lain. Sebenarnya mu ni banyak suami, kan? Sebenarnya hak mu tuntut ni rumit juga nanti. Yang bukan salah masalah pun macam kita lah. Kalau ada lagu ni kan senang. Bila ada, main masalah lain pula. Macam tu, tak sesat. Bila kita terlalu banyak berhelak, sebenarnya benda-benda yang kita minta tu menyusah kita balik. Tak sesat masalah, jadi rumit juga. Tu dia kata, walau ja'alnahu malakan, kalau aku jadikannya malaikat, la ja'alnahu, tentulah aku jadikannya rajulan, seorang lelaki. Bila aku jadikan dia seorang lelaki yang nampak dia tengok oleh mata kamu, wala labasna alaihim, dan tentu kami membuat kamu ragu-ragu. Ragu-ragu, tambah ragu-ragu. Dah ragu-ragu, campur ragu-ragu pula. Udah ragu-ragu dah dengan Nabi ni. Lepas tu, berkata minta malaikat. Malaikat tu kau jadi manusia. Kan? Ragu-ragu, campur, datang ragu-ragu lain pula. Berkata betul ke malaikat? Tengok macam ada kulit ya, macam ada bayang ya. Macam tak nak. Malaikat apa nama ni? Lepas tu walaqadis tuhsi'a. Jadi memperolok sifat kebatilan ialah salah satu dia memperolok-olokkan sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang jelas diperolok-olokkan. Sesuatu yang jelas diperolok-olokkan. Asal dia telah ulak-ulak orang adalah, akhirnya tolak ulak-ulak orang adalah. Bentuk tolak tu dalam bentuk memperolok-olokkan. Walaqadis tuhzi'a, dan demi sungguhnya telah diperolok-olokkan. Ini tasriyah birusulin. Tasriyah ini menghiburkan hati. Dalam konteks al-balwa idza ammat khaffat. Al-balwa, musibah itu bila kena belaka, hati jadi agak kuat. Al-balwa, ujian itu idza ammat, bila menimpa belaka, khaffat. Apa tu, berat jadi ringan. Berat jadi ringan. Jadi atas konsep itulah Allah menceritakan Nabi-Nabi dahulu pun kena lagu dia juga, supaya Nabi ni rasa ringan sikit bebanan. Oh, rupa-rupanya sebelum ni Nabi-Nabi lagu ni juga, kan? Jadi bila tahu bahawa semua Nabi-Nabi lagu ni, oh tak apa lagu juga. Macam kita lah, tengok-tengok tak ada lampu, kan? Tengok buka cermin, kita tengok orang ada lampu belakang, kita seorang tak ada lampu. Seminggu contoh, orang semua ada lampu, kita tak ada lampu. Kan? Rasa macam mana? Oh, rasa sedih lah. Tapi kalau tengok, oh, mak-mak tak ada lampu belakang, oh tak apa begitu. Tak ada lampu belakang. Atau mari kelah ni, tak gaya bagi kita seorang tak faham. Kan? Kita seorang tak faham apa ni.
Tengok orang lain macam faham belaka. Orang setekanan ni. Lepas orang ngaji tanya, faham tadi? Oh, kita pun tak faham juga. Oh, tak apa. Tak apa lah. Ya kan kita seorang tak faham. Betul tak? Macam ya kan kita gaya tu semua orang faham, seorang tak faham belaka. Tanya lah benda seorang tak faham mana faham belaka. Lepas dia tanya, Pak Abu tu tenanglah kita. Kita tak faham apa tadi kata. Kita pun tak faham juga sebenarnya. Ada ingat lagi waktu Dr. Masud cerita seminar tentang sesat. Dia cerita satu hamba Allah ni. Dia tanya kata apa tu, ada satu orang ni dia kata tadi ngajar sedap ni. Ada satu hamba Allah ni sedap mengajar. Sedap kata. Kan? Dia mengajar apa? Ada satu kitab tu, nama kitab tu. Kenapa mau kata sedap? Sedap satu. Satu lagi, rasa tinggi ilmu dia. Hebat dia. Kan? Tinggi ilmu dia hebat. Tanya lagi, apa tu? Apa dia cerita? Tu masalah dia kata. Kan? Kita nampak kehebatan tu dia kata. Sebab apa ni kita tak tahu sekali. Dia masih kata, oh rupa-rupanya nak nampak lagi hebat ni biar orang tak faham belaka. Kadang-kadang kita lagu tu lah. Bila orang muda tak faham belaka tu hebat. Setengah orang ni kadang-kadang dia ada nafsu dia. Nak hurai tinggi-tinggi sangat. Nak orang tak faham. Nak betul dia hebat lah. Nafsu tu ada tak bagi. Tidak. Kita apa tu apa? Kadang-kadang kita kena akur. Benda tu kena berlaku. Supaya orang dengar tak faham, oh hebat ni. Tapi tak ada apa-apa kan. Orang tak pakai faham. Dia pun tak ada apa-apa. Masuk mengajar dia tu maksudnya orang kata dia hebat. Dia apa? Birusulin min qablika, dari sebelum kau, faharaqa. Lalu meliputi. Halqa ni sepatutnya kalau tengok pada terjemahan biasa, halqa ni mana meliputi. Tapi dia tengok jangan. Biasa halqa ni dia ada ma lepas dia. Merujuk pada adab. Halqa atau ada ma. Dalam Quran halqa ni merujuk pada merujuk meliputi, lepas tu ada ma merujuk pada adab, lepas tu sebab daripada yastahzi'un biasanya. Kasih ni dia terjemah turun. Boleh kalah. Asal halqa ni meliputi. Meliputi terhadap ataupun turun terhadap orang-orang yang mereka telah kalimah sakhara ni, sinkhara ni, dia ada dua maksud. Kalau tak ada syaddah, maksud dia mencemuh atau memperolok-olokkan. Tapi kalau ada syaddah, maksud dia mengendalikan. Subhanallah. Ada syaddah, mana mengendalikan. Tak ada syaddah, mana memperolok-olokkan. Memang pelik kalimah ni. Bila ada syaddah, mana mengendalikan. Bila tak ada syaddah, mana memperolok-olokkan. Minhum, dari mereka, apa yang adalah mereka dengannya yastahzi'un. Mereka memperolok-olokkan kat dunia dulu. Jadi yang diperolok-olokkan dia adalah satu hujah yang jelas. Tapi kerana kedegilan mereka untuk mempertahankan yang tak jelas, dia asal racun tak. Jadi olok-olok ni bukan tak salah, dulu proses daripada metod pengajian. Menerima dulu barang tak jelas, akhirnya menolak bulat-bulat barang tak jelas. Metod pengajian tu punca berlaku lalu. Waktu kita jangan didik diri kita dalam konsep agama ni, menerima barang tak jelas, mesti ada rujukan. Kalau kita nak kuat lagi,
sistematik lagi pengajian kita mesti bermula dengan kalamullah. Sebab kalamullah ni jelas belaka. Lepas tu barulah kita mula dengan kitab lain. Ataupun nak mengaji belakang tak apa, tapi masalah sama-sama mengaji Quran tu kena tinggal. Sebab Quran tu ada metod pengajian yang betul. Quran ni hebat. Dia ajar cari guru yang betul, dia ajar metod pengajar yang betul, dan dia ajar pada betul. Dia ajar metod betul, dia ajar pada betul metod betul guru betul Quran ni. Jadi kalau kita rasa metod tak ada, nak cari guru lagu mana, mengaji Quran, kat situ ada belakang. Ciri-ciri guru yang betul ada dalam tu. Satu, metod ada dalam tu. Barang benar pun ada dalam tu, dia ada ciri-ciri. Jadi bila kita mengaji Quran ni ada habis dah. Kalau terang lah belakang, neraca kebenaran ni lagu ni lah. Mana kalau kita ngaji kita tak lawan selain pada Quran, dia takkan lari pada Quran. Dia takkan lari dah. Gitu ya. Lebih lah something kan. Senang. Kul katakanlah, siru, berjalanlah kamu fil ardi, di bumi. Jadi Tuhan nak kita, di samping kita mengaji Quran, kita kena tengok agak luar, bandingan apa Quran kata dengan luar. Apa Quran kata dengan luar. Sebab kita kena faham konsep, setiap ada dalam Quran adalah kat luar. Setiap ada dalam Quran adalah kat luar. Satunya konsep lagu tu kita terbalik. Setiap dalam kat luar mesti ada dalam Quran. Jadi masa dulu kita faham lagu tu apa murid kita tak silap itu satu tu meninggal. Sebab dia kamu dia meninggal Sebenarnya di sekolah dulu. Kalau kata setiap ada kat luar dalam Quran. Ada pelajar ni kata dia nak buat apa tu mi tu ada, nak buat apa tu Maggi ada ke kata. Ada dia kata. Tak tahan. Buat dia kata setiap ada kat luar dalam Quran. Sebenarnya benda lagu ni setiap ada dalam Quran mesti ada kat luar. Dia sebab apa? Sifat sesuatu yang keperluan akhirat kita. Duniawi bersifat umum, tapi akhirat ni secara keseluruhan, makna benda-benda yang kepentingan akhirat kita mana ada berlaku tentang sifat-sifat. Mana apa yang ada dalam Quran mesti ada kat luar. Kalau sebut sifat ni mesti ada sifat ni kat luar. Satu orang Cina kita suruh jalan tengok. Jadi kita suruh tengok kat luar. Kita suruh tengok kat luar. Katakanlah siru, jalanlah kamu fil ardi, di bumi, summa, kemudian ungguru, perhatikanlah kaifa ni cerita kepada akibat. Akibat ni subjek. Kalau tengok kalimah, kalau ada kaifa kana, mana predikat duduk sebelum. Biasa subjek predikat. Subjek predikat. Asalnya adalah akibat orang yang mendustakan itu. Cerita dia bagaimana? Cerita dia bagaimana? Dia benda cerita, subjek predikat. Bila kana kaifa dipertukar, mana kaifa tu lah dia nak dia punya cerita dia. Jadi kita buat ayat lagi ni nak bagi faham. Adalah akibat kesudahan orang yang mendustakan itu. Cerita dia bagaimana? Bagaimana tu cerita dia. Cerita dia. Jadi Tuhan nak beritahu ayat 11 ni, nak masuk syurga dan masuk neraka ni sesuatu yang boleh dipelajari. Apabila sesuatu yang boleh dipelajari, sesuatu yang boleh diusahakan. Sesuatu yang boleh dipelajari, sesuatu yang boleh diusahakan. Kalaulah sistem hidup ni lagu ni, tengok-tengok orang yang malah semua sistem sekolah begitu. Siapa tahu malah ada berjaya, ada tak berjaya. Hak rajin, ada luluh, ada gagal. Boleh belajar tak? Boleh kita buat satu kaedah. Tengok siapa-siapa rajin, pasti berjaya. Siapa-siapa malas, boleh jadi berjaya juga. Benar? Tak boleh. Tapi Allah buat sistem sunatullah ni. Lazimnya orang rajin lah berjaya. Lazimnya orang malas tu gagal. Supaya kita boleh belajar. Sebab waktu berjaya adalah rajin.
Sebab gagal adalah malah. Kan? Makna Allah buat lagu tu kita boleh mikir nak pandai kena rajin. Kalau malah tak pandai kita. Kita boleh buat satu ibrah. Mana sesuatu yang boleh dia pelajari, sesuatu yang boleh diusahakan. Mana kejayaan ni boleh kita belajar dia, kita boleh usaha dia. Sama dengan syurga, sama dengan neraka. Tuan beritahu ni, Tuan nak beritahu kita bahawa nak masuk syurga ni kita boleh belajar cara masuk syurga. Tak, boleh kita belajar. Boleh kita ambil pelajaran, kita boleh belajar, kita boleh orang boleh belajar, boleh usaha. Ikutlah hak Tuhan beritahu tu. Bila ikut apa yang Allah beritahu tu, syurga lah kita, mudah-mudahan. Ada sebut mudah-mudahan sebab kita tak tahu. Tapi ada benda yang boleh diusahakan gitu. Sesuatu yang boleh diusahakan. Tengok akibat. Tengok orang-orang dusta natijah lawan. Maknanya jangan dusta lah. Sebab dusta mesti natijah lawan ni. Kalau membenarkan dusta natijah lawan ni. Kul katakanlah liman kepunyaan siapakah? Man kepunyaan siapakah? Ma fis samawati wal ard. Apa yang di langit dan di bumi. Apa yang di langit, apa yang di langit dan di bumi. Kul katakanlah milik Allah. Katakanlah milik Allah. Allah menetapkan kepada dirinya kasih sayang. Kataba ala nafsi rahmah. Allah menetapkan kepada dirinya kasih sayang. Dan Allah salah satu bukti kasih sayang Allah adalah Allah menentukan Rasul. Allah menurunkan kitab. Mana dalam konteks duniawi ni tak ada orang yang reka satu benda, jual satu benda, lepas tu dia jual, lepas tu dia tak beritahu cara guna. Tak ada. Semua kalau dia tahu, buka kotak-kotak, beli apa-apa mesti ada ketah cara guna. Allah Ta'ala dalam kitab manusia pun dia ada ajar kita cara guna, iaitu Quran. Quran ni sebagai satu undang-undang cara nak guna kita. Kita ni Allah cipta. Waktu Allah beri bersama Quran untuk kita nak guna diri kita ni cara yang betul, cara yang selamat. Kalau betul, syurga. Kalau tak betul, neraka. La yajma'annakum. Sungguh dia akan mengumpulkan kamu. Sungguh dia akan mengumpulkan kamu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kiamat ni asal kalimah qiyam, berdiri. Dalam bahasa Arab bila berdiri itu tiada berdiri sebelumnya seperti itu dan tidak lagi berdiri sepertinya selepas itu, maka dia tambah ta marbutah. Ta marbutah ni menunjukkan berdiri itu tidak berlaku sebelumnya dan tidak akan berlaku lagi selepasnya, iaitu berdiri depan Allah Ta'ala. Jadi sebelum berlaku berdiri depan Allah Ta'ala ni, hak yang kehancuran alam tu, kebangkitan tu, itu proses. Hak yang sebenarnya asal dia, kiamat tu, hak kita cokor daripada Tuhan. Kan? Hey fulan ibn fulan, hak tu asal kiamat ni. Hak tu kepala dia. Hak lain tu adalah proses untuk berlaku benda tu. Tu asal. Kiamat tu asal. Depan Allah Ta'ala tak ada berlaku. Yang tiada keraguan padanya, la raiba fi, tiada keraguan padanya. Kalau aku nak tengok alamat orang seseorang itu yang akan merugikan diri dia ialah dia tidak ada usaha untuk beriman. Tak ada usaha untuk memahami wahyu Allah. Tidak ada usaha untuk
mula saksikan apa yang wahyu sampaikan. Maka itu alamat dia ni akan merugikan diri dia. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang bakal merugikan diri mereka sendiri. Maka kamu akan tengok dekat dia lagi, kirinya ialah mereka tidak ada ikhtiar usaha untuk memahami wahyu Allah. Jadi di sebalik pengkabaran ada arahan, di sebalik pengkabaran ada motivasi, di sebalik pengkabaran ada peringatan, mengingat kita jangan jadi lagu tu. Waktu tu macam tunggu rugi, bukan nak tunggu untung. Duk saja ni tunggu rugi. Allah nak kita bekerja dalam keadaan tunggu hasil. Duk saja tunggu kelaparan. Tunggu kelaparan. Lepas kelaparan kesengsaraan, lepas kesengsaraan kematian. Lepas kematian apa nak keluar. Duk saja duk saja. Mesti buat sesuatu. Nak saja pun tak cukup. Dan milik Allah lah, walahu, dan milik Allah lah apa yang berdiam di siang hari, berdiam di malam hari, dan dalam kurungan dia ni lafaz Arab salah betul. Dia sebut berdiam ni bukan makna berdiam di malam hari dan siang hari. Siang hari orang berdiam ke? Tak bergerak di kaedah. Pasal Melayu ada juga. Macam bahasa Kedah makan. Dia satu setopak ni kan. Dia nak kata kalau kita makan, minum kan. Kalau air, kalau nasi makan tak? Kalau minuman minum. Tapi setopak ni kadang-kadang dia suruh makan juga. Kan? Air, makan air tu, makan air. Dan air ni minum. Tapi bahasa kadang-kadang tradisi dia nak mudah dia suruh makan juga. Ada? Makan. Ha? Dia kena kopi gula lalu tu. Weh makan air ni. Makan Dan ni dia kata air tu makanan dia makan air tu. Dia sebut air makan. Kalau makan dia umum tak apa. Dia sebut air tu makan juga. Dia bahasa tradisi. Kadang-kadang kita tegur, air makan, air minum. Tapi itu sebenarnya dipanggil balagh ataupun sastra orang kampung. Sastra orang kampung. Dalam bahasa Arab itu ada juga. Dia kata kepunyaan Allah lah apa yang berdiam di malam hari. Tak boleh kata dan siang hari, tak boleh. Sebenarnya dia nak bagi mudah. Takkan siang diam juga. Siang ni bergerak lah. Dia nak bagi mudah. Jadi dia kata dan miliknya lah apa yang berdiam di malam hari dan bergerak di siang hari. Bergerak tu ada ya. Malam berdiam, siang bergerak. Jadi bergerak ni ada ya. Dan ialah luar asbab zat yang mempunyai sifat maha mendengar, sifat maha mengetahui. Jadi serulah dia saja dalam konteks berhajat, sebab dia sajalah yang tak dengar apa tu seruan kita, yang boleh tunda hajat kita, dan dia mengetahui segala permasalahan kita. Jadi arah Makkah dalam konteks kepada Allah ni untuk perkara besar, selain Allah ni untuk perkara kecil. Jadi data Quran nak betul ke arah Makkah ni, nak ubah faham arah Makkah ni biar supaya kecil besar ni sepatutnya kepada Allah semua. Dan tak boleh kita kata kita bagi pecah dua.
Hak besar Allah, hak kecil roh. Tak boleh. Sebab dia bila wahyu tak ada kat dia, dia faham metod pentadbiran Allah Ta'ala ni seperti dunia. Dia tengok macam contoh, kita ni ada pemerintah, ada ketua. Ketua takkan nak urus belakang. Mesti dalam ketua tu ada menteri besar. Dalam menteri besar tu ada apa? Bawah menteri besar. Rendah sikit kalau kawasan tu wakil rakyat tak? Wakil rakyat, waktu bawah wakil rakyat ada penghulu. Kan? Penghulu. Makna perkara kecil ni bagi penghulu dah hak besar ni. Jadi dia faham takbir Allah Ta'ala lagu tu. Lepas tu dia buat lagu tu. Mana besar-besar? Besar Allah Ta'ala. Hak kecil-kecil penghulu sudah. Macam kita besar-besar Perdana Menteri. Kecil-kecil penghulu sudah. Jadi dia sandarkan pentadbiran Allah Ta'ala ni seperti ni. Sebab dia wahyu tak ada. Lama-lama kepahaman dia kiaskan dengan duniawi. Arabukah. Kul katakanlah, apakah selain Allah? Ada lagi. Ada lagi. Mana Allah dah suruh dah. Lepas tu hak kecil, ada lagi. Hak besar dah suruh Allah dah. Hak kecil, ada lagi. Tapi kata Nabi Muhammad ni dia sandarkan dia. Katakanlah, patutkah selain daripada Allah aku mengambil. Mana sepatutnya besar kecil Allah saja. Ni besar Allah, kecil ada selain dia. Sepatutnya besar kecil dia saja. Aku mengambil attakhidu waliyan, pelindung, penolong. Pelindung, penolong. Tapi kenapa Fatili ni balik bawah? Kalau kita mengaji bahasa Arab, kenapa? Sebab dia ni adalah kata ulangan kepada Allah. Kata ulangan kepada Allah, balik kepada Allah. Jadi selain Allah, aku mengambil pelindung yang Allah itu pencipta. Apakah aku mengambil pelindung selain Allah? Iaitu di alamat badal atau kata ulangan dia selit kalimah iaitu pencipta. Bari sama dengan Allah. Nak beritahu dia ni dikaitkan dengan Allah. Iaitu pencipta langit dan bumi. Maksud fatir ni makna dia mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Padahal dialah huwa. Padahal dialah yut'im, yang memberi makanan. Dialah yang memberi makanan kepada kita, wala yut'am, dan dia tidak berhajat kepada diberi makan. Wala yut'am, dan tidak berhajat kepada diberi makan. Tidak berhajat kepada diberi makan. Kul katakanlah, ini sesungguhnya aku umirtu, aku diperintahkan an akuna, agar aku menjadi orang yang pertama aslam, yang berserah diri dalam konteks ketauhidan. Kalau muslimun mana muwahhidun. Jadi aslam ni orang yang pertama yang mentauhidkan Allah. Maksudnya aslam ni muslimun ni muwahhidun. Jadi man aslam ni orang yang pertama yang mentauhidkan Allah. Kalau bahasa Arab wahhada. Man aslam ini man wahhada. Orang yang pertama yang mentauhidkan Allah. Maksud man aslama, Allah beritahu selepas tu, wala takunanna, dan janganlah kamu menjadi sebagai daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah.
Jadi maksud aslama ni wahada, iaitu jangan syirik. Jadi syirik ni apa dia? Syirik ni mana campur. Tauhid menuntut kepada jangan campur, jangan tolak. Jangan apa? Tauhid menuntut kepada jangan campur, jangan tolak, jangan campur Allah dengan selain Allah, jangan tolak Allah. Ambil yang lain, jangan. Campur tak boleh, tolak tak boleh. Tolak Allah, ambil yang lain, tak boleh. Allah tak tolak, ambil campur yang lain, tak boleh juga. Jadi syirik al-Aqah bukan tolak Allah, ambil yang lain, tapi terima Allah, tapi pada sama terima hal lain. Makna ayat 15 ni nak beritahu Nabi tu dalam menyampaikan wahyu Allah ni bukan nak cari pengaruh, tetapi tak ada dalam maksud tak ada arah. Tak ada arah. Makna tak ada arah ni berat, tapi kena sama juga sebab takut ke Tuhan. Tak ada arah dalam konteks kalah dengan Allah. Tak ada arah dalam konteks kalah dengan Allah. Allah beritahu dalam Quran inna sanulqi alayka qawlan saqila. Kata yang berat. Nabi rasa berat nak sampai. Sebab tahu. Mana Allah tahu Nabi ni rasa berat nak sampai. Tahu apa tu, sebab tahu natijah yang akan berlaku. Tapi Nabi tak ada arah sebab dia takut ke Tuhan. Takut dia itu membawa kepada menghadapi cabaran tu. Takut itu membawa kepada sanggup menghadapi kesedihan dan kepedihan demi nak pastikan dia selamat dan nak pastikan orang selamat. Kul katakanlah, ini sesungguhnya aku takut. Aku tahu, aku mengakui benda ni berat. Dan aku tahu natijah dia. Kan? Tapi tak ada arah. Kalau aku buat lagu ni menyebabkan akan diazab oleh Allah. Aku takut dengan azab tu, maka aku hadapi cabaran ni. Kan? Aku menghadapi cabaran ni. Cabaran kesedihan dan kepedihan. In asaitu rabbi, jika aku derhaka kepada Tuhanku, azab yaumin azim, aku akan kena azab yang besar. Man yusrah anhu, barang siapa yang dipalingkan darinya, dari nya Adam. Barang siapa yang dipalingkan darinya, aku mengetahui barang siapa yang dipalingkan dari azab itu, yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimah, maka sesungguhnya Allah telah merahmatinya. Maka sesungguhnya Allah telah merahmatinya. Jadi seolah nya tu Nabi nak Nabi, kita pun nya tu kita nak kita. Jadi Nabi merenung, memahami tidak ada jalan untuk keselamatan di sana melainkan bersusah-susah dulu, barulah akan dapat bersenang-senang di sana. Dan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam kata apa? Bersedia untuk menerima kesedihan dan kepedihan demi mencapai hasrat masuk ke syurga. Balik kita dulu. Wa dzalikal fawzul mubin. Itulah kejayaan yang nyata. Jadi mana yang tak nyatanya? Yang tak nyatanya ni kat dunia.
Kat dunia ni tak kata lagi. Nampak macam berjaya. Belum makna berjaya lagi, masih dalam ujian. Dia panggil ujian. Bukan berjaya hakiki lagi, ujian. Segala apa yang kita tengok berjaya-berjaya dunia tu, bukan berjaya, dia ujian. Berjaya yang betul-betul berjaya ialah lepas mati tu. Istilah Maulana dapat hasil. Dapat hasil dia dapat apa? Dia kata dapat hasil dah kita. Tak, segala apa yang dekat dunia bukan nak isi, bukan dapat hasil lagi. Dia ujian lagi. Dapat hasil hakiki ialah lepas mati. Kita kan dapat hasil dah, dapat hasil dah. Bukan dapat hasil tu. Ujian lagi. Tapi kita boleh terima. Sebab dapat ujian itu, dapat hasil itu dalam bentuk yang Allah restui, redha, tak apa. Tapi jangan kita pegang ni dapat hasil dah ni, hakiki dah ni. Jadi mana kalau kita terlalu teruja dengan tu, menyebab biasa akan berlaku kelalaian. Kita kata tak tunggu dulu kan. Tunggu dulu, tak boleh ke sekolah lagi. Jadi kita akan lebih berhati-hati, cermatlah kita. Biasa kalau orang terlalu teruja dengan dapat hasil kat dunia ni, menyebabkan kelalaian untuk bersiap sedia dapat hasil yang hakiki. Anda suka istilah dapat hasil. Jadi kita kena pukul diri kita. Bila contoh dapat hasil, kita dapat hasil dah. Kita kadang-kadang tak, ini belum kita dapat hasil. Dapat hasil hakiki ialah lepas mati nanti. Kita pegang diri kita gitu. Pak, dunia ni dunia fitnah, dunia cabaran. Kamu tahu orang jaga kan? Tu orang tu ramah pula kan? Bagaimana rahsia kejayaan tu kita mula yang muka lagu tu gitu kan. dengan muka tu lah muka terujar dengan dapat hasil. Dia bukan salah, tapi berhati-hati. Di sebalik apa tu benda-benda jenis lagu tu ni kadang-kadang ada unsur-unsur yang melalaikan. Kadang-kadang kita cepat buat kesimpulan tentang diri kita. Wa iyamsas Allah. Dan jika Allah ni bahasa Arab menyentuh ada dua dalam bahasa. Satu massa, satu lamasa. Ingat. Wala lamasa. Ni massa. Yamsas ka, menyentuh engkau Allah bidurrin, dengan suatu kemudaratan, dengan suatu kemudaratan. Cikgu apa ni? Cikgu apa ni? Dengan suatu kemudaratan. Maka tidak akan dapat menghilangkan satu ayat ni. Kita kena faham tak? Ini ayat lagu ni ayat lagu ni kita bagi faham maksud dulu. Mana sesuai kehendak Allah dulu. Hak Tuhan, hak maksud yang Tuhan nak tercapai. Lepas tu kita boleh sebut doa kita. Dah kita maksud Tuhan nak sampai, kita sampai dah. Kan? Lepas kita baca ayat ni, kita faham maksud dia, kita boleh berdoa. Dengan doa kita sendiri, minta apa kita nak. Dengan syarat, dia makna ayat 5. Capai dulu maksud Allah. Lepas tu kita minta kita. Tapi kalau hak Allah tak tercapai maksud, jadi kat kita ada istidraj. Istidraj lagi. Mana cara tak kena, kita maksud tak tahu apa, lepas tu nak sesuatu. Jadi maksud capai dulu. Lepas tu kita minta kita. Maka tidak dapat menghilangkan darinya kecuali dia. Jadi faham tak maksudnya? Faham? Waktu kita doa dalam bentuk makna lagu tu, ya Allah, aku mengakui apa yang kau katakan ini. Maknanya dalam bentuk doa ni kita boleh buat sendiri, tapi tak boleh ajar orang lain. Kalau nak ambil orang lain, kena ambil daripada Nabi. Ini kaedah. Kalau kita nak buat sendiri, kita boleh buat sendiri. Nak buat bahasa Melayu ke bahasa Arab ke,
bahasa Perancis ke, bahasa Banjar ke, Jawa ke, boleh. Tapi tak boleh ajar orang lain. Kaedah. Tak boleh ikat orang. Ha? Tengok orang lalu tu ayat tu tak boleh kok. Tak apa. Kita ini ajar tak. Setiap ayat-ayat memang boleh doa pun. Kita bentuk yang kita nak, bentuk yang kita sebenarnya setiap ayat kita boleh. Sebab setiap amalan memang disunatkan berdoa. Setiap ayat kita boleh. Cuma bentuk yang kita capai maksud Tuhan. Ya Allah, aku faham maksud ayat ni, ya Allah. Kalau engkau redha ya Allah, itu ya. Contoh-contohnya lah. Kan? Mana memang lagu tu. Kalau contoh-contoh dalam konteks kita mengaji, ya Allah, aku mengaji ni ya Allah. Untuk memahami kepahaman Quran engkau. Kalau engkau redha Allah, kalau engkau redha ya Allah, selesaikanlah masalahku. Ini bentuk dia. Dan kita tak boleh terikat bentuk lagu ni macam ni. Macam tu Musa kan, dia tolong dua orang perempuan kan. Dia ni bayangkan, dia ni musafir. Kalau kan dia mestilah berhajat. Tak pun kalau tengok dalam peta kan, daripada Mesir ke Madian tu jauh lah. Itu dah bayar. Kalau jalan kaki lagu mana? Dia makan apa adanya. Mana makan apa adanya dalam jalan ni macam bukan budak macam kita dalam konteks duduk. Kan? Mestilah kelaparan. Lepas tu tengok dua orang perempuan tu dia tolong. Lepas tolong tu dia duduk dekat pokok, dia berdoa. Berdoa, dalam konteks doa tu atas tajuk selesai masalah kelaparan dia, otak dia. Tapi doa satu perkara Tuhan bagi tiga. Kan? Apa dia? Doa satu minta hilang selesai hajat dia. Hajat kelaparan, orang kelaparan kan? Orang lapar. Cuba fikir, kalau kita lapar, kita pergi apa? Fikir nak kahwin ke? Fikir nak kerja? Tak, fikir nak makan ya. Nak kerja pun nombor dua dah. Selesai dulu. Betul tak apa, kerja-kerja kemudian. Yang penting, takut-takut adalah cara keuangan aku, kita boleh nak makan. Betul tak? Tak tajuk. Benar kita makan. Tapi Tuhan bagi tidur. Dah makan, dapat jodoh, dapat kerja. Dapat mertua, empat. Nak kata, sebenarnya Allah beritahu kita Musa ni nak ajar kita bentuk berdoa, berwasilah dengan perbuatan baik. Wa in yamsaska bi khairin, jika dia menyentuh kamu dengan kebaikan. Mana dia bagi baik? Apa dia sihat yang tu? Ya Allah mahu berkuasa. Ya, betul. Allah mahu, Allah boleh buat belaka. Perasaan, yakin Allah boleh buat. Kalau Tuhan nak bagi sihat kita boleh. Dengan perasaan lagu tu kita berdoa. Kadang-kadang tengok contoh Nabi Zakaria kan. Bila dia jadi doa dia makbul. Tengok benda yang dia tengok Maria tu dia dapat satu kesimpulan. Dia kata kalau Maryam, aku ni Nabi, Maria ni bukan Nabi, tapi yang membuat lagu ni dia. Mana aku boleh lagi ya? Kepahaman satu penghayatan yang baik pada agama ni. Dia berdoa makbul. Kita ni setiap kepahaman ni boleh diwasilah pada doa. Sebenarnya. Makin setiap kepahaman pada agama ni boleh diwasilah pada doa kita sebenarnya. Nabi Zakaria tengok, waktu dia dapat satu kepahaman. Masa tu doa dia makbul. Dia lama dah doa Zakaria ni nak anak. Tapi Tuhan nak buat sebab dia makbul tu atas kepahaman. Dia tengok Maryam ni apa tu luar biasa. Waktu dia pergi tempat mihrab dia pun berdoa direct ke Tuhan. Dengan perasaan dia tengok Maria tu, satu penghayatan agama menyebabkan makbul doa. Jadi kita ni sebenarnya dalam konteks mengaji Quran ni, makin setiap tambah kepahaman kat situ ada sebab doa makbul. Ini faham betul. Setiap bertambah kepahaman tu di situ ada lubang-lubang ataupun ada celah-celah yang kita boleh guna untuk doa untuk masalah kita. Dunia kita boleh bagi gitu je.
Tuhan nak akhirat, Tuhan nak hak wajib besar lah akhirat. Mana dunia dia risau tak? Memang aku bagi gitu. Ya, tapi akhirat kena besar. Buat tu wajib. Kalau dunia apa gitu je. Ni kadang dunia tak usah akhirat tak usah mana. Hak dunia nak. Hak masuk yang aku nak bagi tak usah mana, tak ubah tak mana. Hak bagi dunia nak. Kalau aku bagi istidraj perangkap. Masa apa perangkap mencot. Ha? Ya, betul tak istidraj? Tak silap. Anak dia faham. Itulah istidraj. Istidraj ni sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa huwal qahir, dan dia berkuasa. Di atas hamba-Nya. Dia berkuasa di atas hamba-Nya. Atas hamba-hambanya. Dia berkuasa atas hamba-hambanya. Mana kita faham segala takwa ini yang kita nak tu ada kat dia. Ada kat dia belakang. Kalau barang dunia ni ada Tuhan bagi, ada Tuhan tak bagi. Ada Tuhan bagi kerana kita minta. Ada Tuhan tak bagi kerana keselamatan. Ada Tuhan nak bagi pun tapi tunggu kita minta. Dia nak bagi, tunggu kita minta. Ada nak bagi tapi atas satu sebab yang kita kena usaha sebab tu, maka Tuhan sebagai wasilah kepada makhluk doa kita. Ada Tuhan tak bagi kerana keselamatan. Tapi segala apa yang dijanji ke akhirat semua Tuhan bagi berlaku. Lebih daripada kita fikir. Dunia ni ada Tuhan bagi, ada Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi itu ada keselamatannya. Tuhan ada yang Tuhan nak bagi tapi dia bagi ada jenis tak minta dia bagi gitu je. Tak, contoh tak. Kita ni memang berhajat benda tu. Berhajat sangat. Oh kalau tak ada mati kita tapi tak tunggu minta Tuhan bagi. Contoh bernafas. Berhajat tak bernafas? Nah, kalau tak boleh nafas lagi mati. Tapi kita minta tak semalam? Ya Allah, janganlah kau tarik nafas, betul bagilah aku boleh bernafas. Kan? Setiap saat ada minta tak? Tak minta, tapi Tuhan bagi. Padahal pelik betul tu, tapi kita dah hari-hari duduk kita tak minta. Banyak perkara yang sangat penting oleh kita tak pernah kita minta Tuhan bagi. Kita dah fikir hak kita nak tu je. Sebenarnya yang penting ni tak nampak Tuhan bagi, tak pernah minta tu. Bagi semua dia. Mata buka, bangun-bangun mata nampak. Minta tak, ya Allah, esok nak bangun ni, jangan bagi buta, bagi nampak mata. Tak fikir. Tak rezeki rajin. Atau kadang-kadang kan, kita tidur ni mengantuk sangat. Kan, mengantuk sangat. Buat kelas 3 jam pagi, 3 jam petang 3 jam pula. Sama-sama rumah ni kan. Doa lebih kurang tidur. Tak pernah fikir. Takut mati ke malam ni tak pernah fikir. Letih tidur. Tak ada lah fikir hai kata pejam-pejam tak ada. Tapi Tuhan buat bangun selalu. Nak fikir saya sekali. Kan? Terlupa nak minta. Banyak perkara yang kita tak ada nak minta Tuhan bagi. Hak Tuhan tak bagi tu demi keselamatan kita, tapi hanya tak bagi tu kita duduk mengeluh. Ataupun Tuhan nak bagi, tunggu kita minta. Atau Tuhan nak bagi, tunggu atas sebab sesuatu. Tunggu masa dia. Tapi semua yang Allah sebut akhirat, tentang akhirat semua Allah bagi berlaku. Pasti Allah bagi. Lepas tu bila kita ngaji Quran ni kan, kita tengok sifat kesyurgaan, sifat kenerakaan kan, sebab di situ ada takdir gitu. Ada takdir gitu. Kalau kita nak takdir baik, ikut sifat baik itu. Itulah di hujung takdir baik itu, sifat baik itu, hujung syurga. Orang jahil ni yang tak tahu sifat-sifat kesyurgaan, natijah risau je berlaku. Memang dia akan pilih sifat kenerakaan. Tapi
Orang mengaji ni dia diberi pilihan. Mu nak tak ada buruk ke baik, semua nak baik berlaku. Maka dia akan bila tengok dua keadaan tu, tak nak pilih dia lagu ni. Dah Allah neraka dah, pilih syurga dah. Dia akan jadi cenderung. Mana bila mengaji ni, dia akan cenderung ke takdir yang baik. Tak mengaji dia otomatik cenderung ke takdir yang tak baik. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu ni buruk. Dia kok dan memang buruk. Dia seorang tiga kan. Tapi bila dia mengaji, maka diberi dua bandingan. Sifat ni takdir buruk, sifat ni takdir baik. Maka dia akan kata lagu ni baik. Kan? Bukan dia pilih lagu ni kan. Bukan dia susah lagu ni baik pilih apa tu sifat baik, sebab takdir dia baik. Maka memang berlakulah orang yang mengaji ni, insya-Allah takdir dia baik. Darurat. Okey. Dia kata wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha bijaksana. Cuma kita beritahu dah hakim ni makna dia bukan bijaksana sepatutnya, tapi dah tak ada terjemahan yang lebih tepat. Hak ni dah bahasa Melayu ni bahasa dia kurang Khabir maha teliti, mengetahui dengan teliti. Katakanlah kul, siapakah atau yang mana satukah? Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Siapakah yang lebih kuat? Kalau bahasa kita surat perakuan. Oh, simpulan-simpulannya orang baik. Siapa boleh kuat kalau duniawi? Kita kata contoh, orang lagu ni kan. Kalau orang ni kata lagu ni, kita kau orang baik. Mana hakikat dia siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Mana neraca baik tu ada kat Allah Ta'ala. Bukan ada kat aku, ada Allah Ta'ala. Dan Allah beritahu dah. Bukan Allah Ta'ala apa tu memang ada kat dia, tapi dia beritahu dah. Dalam neraca baik dalaman, dalam Quran dia, neraca baik luaran, dalam kalam Nabi. Jadi secara zahir ni, aku ni nak lepas. Mana baik ni kena lagu ni. Mana baik ni aku kena sampaikan. Mana baik ni ialah menyampaikan wahyu Allah. Jadi aku kena sampaikan, dan kamu dia saksi. Mana syahidun baini, dan dia adalah saksi di antara aku dan antara kamu. Mana aku telah sampaikan wahyu ni. Syahidun baini wa bainakum. Dan dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan aku mengakui neraca baik ini, dan aku buat ni atas mengakui ni lah. Kalau kata baik lagu ni, antara diam dan sama mana baik? Sampai baik. Mu nak kata buruk, mu nak kata aku macam-macam, kata gila. Tapi Allah kata baik lagu ni, maka aku buatlah. Atau nak kata-kata kita lagi. Sebab neraca manusia dengan neraca Allah kuat lagi. Jadi Allah kata baik lagu mana? Wahyu sampai ke aku dah.
Diam tu baik tu? Tak. Baik tu bercakap. Maka aku cakap. Wa uhiya, dan telah diwahyukan ilayya kepadaku hadal Quran. Quran ini. Quran ini sebagai neraca kebaikan. Baik dalam Quran, baik luar kalau Nabi kata gitu. Baik Quran, baik dalam neraca Quran. Kita kata baik, dalam kita ni baik, akan selamat di akhirat. Apa dia neraca dia? Quran. Manakala serupa Quran, maka selamatlah diri kita. Sebab dalam ni penting. Baik dalam ni nak menentukan layak tak layak kita ke syurga. Lepas tu baik luar, Nabi penting juga untuk menentukan kita ni syurga selalu ke atau neraka dulu. Kadang-kadang boleh jadi luar ni menyebabkan kita tak layak ke syurga selama-lama. Boleh jadi juga. Sebenarnya bila nampak luar tapi dalam, sebenarnya kepahaman luar ni menzahirkan mana dalam. Ini dalam sebenarnya. Kalau luar saja dia tak kekal neraka. Biasanya nampak luar, sebenarnya jadi kekal tu dalam juga. Mana kepahaman dia tak betul contoh. Kepahaman dia bila melibatkan kepahaman dia akidah. Kalau melibatkan luaran amalan saja, lalai ke malas ke lain. Untuk supaya aku peringatkan kamu. Supaya aku peringatkan kamu. Li'unzirakum. Lepas tu, cuba tengok. Tugas Nabi saja ke? Tugas Nabi saja ke? Bila sebut waman bala. Dan orang yang telah sampai Quran kepada ini. Bila kita faham betul, bila kata Quran ni untuk aku memperingatkan kamu dan kepada orang yang Quran sampai kepadanya, siapa dia? Kita lah. Jadi Nabi saja ke yang wajib sampaikan wahyu Allah kepada orang lain? Tak. Bila Nabi sampai ke sahabat pula. Bila Nabi wafat, sahabat pula ganti. Bila sahabat wafat, tabi'in pula ganti. Bila tabi'in wafat, tabi'in pula ganti. Bila orang sebelum kita yang ajar kita Quran wafat, kita pula ganti. Contoh. Bila kita wafat, orang mati, orang yang lahir selepas kita pula ganti. Sebenarnya Quran ni, mana kita ni ada dua tanggungjawab. Satu tanggungjawab jihad, mujahadah, mengaji hamil belaka. Satu lagi jihad, mengajar hamil belaka. Semua kita ni. Sama ada kita ni rasa ya ke ustaz, ya tak ya kena terima. Lepas tu tinggal lagi kita mampu tak mampu tu nombor dua. Tapi kita kena faham tanggungjawab Quran ni bukan tak jatuh kepada siapa? Kepada Nabi saja. Bukan jatuh kepada tok guru saja, bukan. Semua orang sebenarnya. Semua orang. Semua orang sebenarnya. Dalam surah yang kita sebelum ni, lastum ala syai'. Kamu tidak ada kepahaman, tidak ada agama sekali selama kamu mendirikan dalam ni kan. Makna selama kamu tidak ada kepahaman dan tidak ada usaha untuk mengaji belaka Quran dan untuk sampai Quran kepada orang lain. Dan makna agama tu ada kat situ. Kalau kita faham kita ni agama ni mengaji je, orang lain tak pergi, mana kita tak masuk agama tak sampai kita. Masuk agama ialah ngaji habis belaka, sampai habis belaka. Itu masuk agama kat situ. Kalau kita faham kita ni tekak mengaji ya, mana masuk agama tak sampai kita. Masuk agama ialah ngaji habis belaka, sampai habis belaka. Sekurang-kurangnya bila kita rasa kita payah tak? Oh payah ustaz. Kita akan menghargai orang beritahu kita. Biasa kalau kita ingat agama ni, fikir kita sajalah. Sebab tu kita tak hargai mana orang siapa. Dia jadi lagu tu pula. Baru kita fikir agama ni, kita dia agama kita dia. Sebab tu bila orang beritahu kita tak hargai. Kita kata macam-macam. Sebab kepahaman tak ada gitu.
Tapi bila kita ada kepahaman agama ni, kena faham belaka, kena sama belaka, barulah kita hargai benda yang sampai kita. Dia gitu. Kuasa agama ni kita kena aku tahu dah, aku terima dah. Cuma tak mampu dari kita. Tak apa lagu tu. Kita jangan backup dari kita. Ajar backup. Backup bila backup ada kena layan. Tak apa kali ada backup. Backup. Kita kata memang faham dah kena sampai tapi kita tak mampu. Tak apa, tak apa. Terima dulu. Lepas tu boleh tak boleh kita berdua lah. Kita tanya macam mana hakikat agama. Hakikat agama ni kena mengajar sebenarnya. Tapi kita ni barulah kita garap. Lepas tu lah setelah orang kata dan kita rasa sendiri setelah kita ngaji Quran, kita rasa baru kita rasa gini agama. Baru kita rasa macam tanggungjawab. Rasa lain feeling kita. Sebelum ni kita ingat macam itu kita orang lain gitu ya. Baru kita rasa ke perasaan yang lain. Kita rasa bila orang sampai ni baru kita hargai apa orang sampai kita. Payuhnya ni nak mujahadah sampai kita gitu ya. Nak senang orang mujahadah nak cakap. Macam guru kita kita fikir apa sebab tu kita terima benda sensitif tapi kita terima sebab apa? Dia tu yang mujahadah dah. Waktu kita tak hargai pula. Nak cari orang yang berserah macam ni bukan senang. Batu bila kita faham lagu tu baru kita bawa patut selama ni kita ni macam orang sampai kita nak mahu, orang sampai kita nak mahu sebab kita cara fikir agama kita ni apa-apa kan, betul tak? Dulu lagu tu kita kan, agama ni kita sudah orang lain tak kira dia tanggung sendiri. Kalau lagu ni cara fikir kita memang kita payah dinasihat. Bagi nasihat tak dengar, fikir pun sudah. Sebab dia masuk agama tak sampai ke dia. Dia tak faham kata agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat ni mana? Agama mesti ada satu dalaman. Fikir diri sendiri, fikir orang lain. Mujahadah li nafsi ghairi. Kalau li nafsi saja, maknanya tak faham kita agama. Li nafsi ghairi. Li nafsi ghairi. Susah untuk diri, susah untuk orang lain. Itu makna agama. Baru kita rasa gitu. Baru kita tak nampak macam mana kenapa Nabi berkorban apa saja, kenapa sahabat sangat susah. Bagaimana agama sampai kita. Lepas tu kita buat saja begitu. Susah. Buat main-main begitu. Susah. Baru kita nampak. Baru kita faham. Jadi nak mana lagu mana bila banyak ayat kecil lagu tu. Banyak ayat tersebut lagu tu. Kita baru faham gitu. Paling kurang kita ni fikir kita, keluarga kita. Mau fikir keluarga pun sedang. Tak lagu tu. Mana tak faham kita. Betul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati ni. Mana Allah sempurnakan mana agama ayat tu. Allah turun ayat tu nak beritahu sahabat ni ada kepahaman bahawa makna agama itu susah untuk diri sendiri, sangat susah untuk orang lain. Dalam konteks apa? Konteks akhirat. Lepas tu bila faham lagu tu nak balik belakang tak sama sekali. Mana kata-kata lagi mundur tak sekali. Sebab mungkin sekarang dia tolak. Tapi kalau kita gini sikit berasa hati, pasal kecek dah, sengaja dah. Cakap hari je kita contoh tak. Kadang-kadang dia tolak sekarang, satu hari nanti mana tahu. Nanya ke dia, biarlah dia kata macam-macam kita. Tapi sebenarnya kita buat ni untuk dia tak sedar. Satu hari nanti mungkin dia sedar. Tapi kalau dia stop, apa jadi? Kita kena fikir begitu. Nak apa gitu agama dia fikir. Dia tengok, kita nampak. Mana pengorbanan. Agama itu pengorbanan. Daripada kita mengaji, pengorbanan. Setiap pengorbanan ada unsur pengorbanan. Allah ajar ke sahabat, agama itu ada unsur pengorbanan. Jadi sampai kita
Tak faham mana agama ni pengorbanan, tak faham. Maksud agama tak sampai kita. Allah kata kepada ahli kitab, kalau mu tak faham maksud lagu ni, lastum ala syai'. Mu bukan orang beragama. Nampak macam beragama, tak beragama sekali. Kalau beragama ni mesti susah untuk diri sendiri, mesti susah untuk orang lain. Mesti ada makna tu. Sebab tu bila ada makna tu barulah kita boleh buat belaka. Boleh sampai belaka. Kalau tak ada, kalau kita kata kita sudah tak boleh baca Quran ni sebab pada susah belaka. Menyentuh sensitif belaka ni. Kan? Lepas tu bertemu pula orang kata macam-macam, orang gelar pula, orang kata sesat pula. Kalau kita masuk, kita cakap ni untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan ada pengorbanan, tak boleh baca Quran, tak boleh. Atau kalau baca, mencong. Takkan betul-betul. Sebab apa? Sebab fikir kita sedar. Tak boleh. Satu yang kita suka bila kita mengaji malam ni, itu pun patut dia tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.